Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di dalam segmen GWS Live bersama Doktor Anda. Kali ini sudah kali keempat kita bersama di dalam segmen seperti ini yang dibawakan khas oleh Musmedik, Muslimat Medical Team Dewan Muslimat PAS Malaysia yang bernaung di bawah Gerakan Wanita Sejahtera. Jadi kita mohon kepada para audiens semua untuk like, share and follow FB Gerakan Wanita Sejahtera kerana banyak info-info penting yang akan kita kongsikan di situ. Jadi Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan apa yang menjadikan hari ini lebih istimewa lagi adalah semalam kita baru sahaja meraihkan Hari Keputeraan seorang insan yang begitu istimewa. Seorang insan yang sangat kita cintai lagi rindui, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita sama-sama berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan marilah kita sama-sama berdoa agar kita sentiasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa patuh kepada ajaran Islam dan sentiasa mengikuti contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan kita seharian. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan doktor kita, Dr. Wan Martina Wan Yusof. Telah bersedia di sana ya doktor? Apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Dr. Rina apa khabar? Alhamdulillah doktor. Doktor ni seorang yang sentiasa awet muda ya? Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan congkilkan rahsia awet muda beliau dalam segmen hari ini bertajuk Tips Sihat Sepanjang Hayat. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan dahulu Dr. Wan Martina. Beliau berijazah sarjana muda perubatan daripada Universiti Malaya dan kini telah 28 tahun berkecimpung di dalam bidang kedoktoran sebagai general practitioner dan mempunyai klinik sendiri iaitu Klinik Perdana Ikhlas Bacok Kelantan. Beliau juga aktif dalam NGO kebajikan iaitu Misi Kembara Dakwah selama lebih 10 tahun. Alright, jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, kita akan terus ke soalan pertama. Audiens kita juga boleh bertanyakan soalan ya. Boleh terus typekan soalan di ruangan komen di FB masing-masing. Okey doktor, jadi untuk soalan pertama ni, tajuk doktor adalah tips sihat sepanjang hayat ya. Okey, kita sering bercakap tentang kesihatan ya doktor, iaitu maknanya semua orang ni nak jadi sihat nak jadi awet muda macam doktor kan. Tapi sebenarnya InsyaAllah. Okey, tapi sebenarnya doktor, apakah definisi sihat itu sendiri dan apa pula yang dikatakan gaya hidup sihat itu doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang bersama kita di live bersama Doktor Anda di page Gerakan Wanita Sejahtera ataupun di page Musmedik Malaysia. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi lah pada petang ni untuk satu lagi sesi yang tajuknya pada petang ni adalah tips sihat sepanjang hayat. Apa sebenarnya yang dimaksudkan sihat? Apa yang dimaksud? Adakah sihat ni mesti sihat segala-galanya? Mesti sehat segala-galanya. Jadi kita tengok apakah definisi yang telah diberi oleh WHO. Apa definisi sihat? Kesihatan adalah keadaan di mana seseorang itu berada dalam keadaan sempurna, sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan juga sosial.
ni yang ramai mungkin terlepas. Sihat sosial pun perlu juga. Kita mesti semua segi sihat baru kita ditakrifkan sebagai sihat, dan kita mesti bebas daripada penyakit. Itu yang didefinisikan oleh WHO. Okey, jadi kita kena semaklah diri masing-masing adalah kita ni sihat sempurna. Dari segi fizikalnya kita tak ada penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, ataupun kita sihat dari segi mentalnya, kita tak ada tekanan emosi, ataupun dari segi rohani ataupun spiritualnya, dan juga dari segi hubungan kita dalam keluarga ataupun dalam masyarakat. Itu kesihatan sosial. Jadi kita semak keadaan kesihatan kita macam mana. Okey. Tadi Dr. Rina dah tanya berkenaan dengan definisi sihat, dan juga bagaimana kita nak capai keadaan ini, satu keadaan yang orang nampak macam sempurna, sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan sosial. Bagaimana kita boleh capai keadaan ini? Bagaimana kita nak capai? Dan sebelum kita tahu bagaimana kita nak capai, kita kena tahu juga bagaimana kita nak hidup secara sihat. Macam mana kita nak takrifkan kita ni, sama ada kita buat hidup kita ni masih lagi dalam keadaan tidak sihat ataupun kita sudah mengamalkan cara hidup sihat supaya kita menjadi orang yang sihat. Jadi kita perlu tahu apa yang perlu kita amal. Apa sebenarnya gaya hidup sihat? Kita lihat kepada slide kita yang seterusnya. Gaya hidup sihat. Kita perlu tanya diri kita sendiri. Kita perlu tanya 4 soalan ini, 4 soalan penting yang kita perlu tanya supaya kita tahu kita sebenarnya sudah ataupun sedang mengamalkan cara hidup ataupun gaya hidup sihat ataupun masih belum lagi capai. Kita masih belum lagi mengamalkan gaya hidup sihat dan kita sebenarnya mengamalkan cara hidup ataupun cara pemakanan ataupun cara kehidupan kita seharian dengan cara yang tidak sihat. Jadi 4 soalan yang perlu kita tanya diri kita sendiri. Yang pertama, adakah kita kekalkan berat badan yang ideal? Maksudnya kita perlu mengekalkan berat badan kita dengan BMI indeksnya 18 hingga 25. BMI, Body Mass Index 18 hingga 25. Jadi kita perlu kekal. Maksudnya kalau body mass index kita melebihi 25 ataupun kurang daripada 18, maksudnya kita tidak berada dalam golongan orang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, selepas ni saya akan terangkan lagi dalam tip-tip yang berikutnya lah. Yang kedua, adakah kita mengambil 5 saiz hidangan sayuran dan juga buah-buahan setiap hari? Ini ramai juga yang rakyat kita di Malaysia ini yang tidak mengamalkan sayuran dan buah-buahan. Makan tapi tidak mencukupi. Dan kita perlu tahu saiz hidangan yang perlu kita ambil. Maksudnya kalau setiap hari kita cuma ambil 2 saiz hidangan, kita masih lagi belum mengamalkan gaya hidup sihat. Ataupun kita mengambil lebih-lebih pula. Itu pun juga tidak sihat. Jadi kita perlu mengambil saiz hidangan yang betul, buah-buahan dan juga sayuran, iaitu 5 saiz hidangan. Okey, yang ketiga, kita perlu semak diri kita, adakah kita melakukan senaman sekurangnya 30 minit sehari, 5 kali seminggu. Maksudnya dalam masa seminggu tu kita perlu mengadakan senaman sekurangnya 150 minit. Jadi kita semak diri kita. Kalau kita tak capai 150 minit ini, bermaksud kita tidak lagi mengamalkan gaya hidup sihat. Dan yang keempat, adakah kita merokok? Ini ada soalan yang kontroversi lah. Kenapa saya sudah merokok begitu lama, saya masih sihat? Tapi ini adalah soalan yang perlu kita tanya. Kalau kita mengamalkan menghisap rokok, maksudnya kita belum lagi mengamalkan gaya hidup sihat. Ramai lagi yang tidak dapat, yang fail bahagian ini. Kalau muslimat ataupun wanita, mungkin tak ramai yang merokok. Tetapi kalau lelaki,
Muslimin selalunya merokok. Jadi kita perlu semak 4 perkara ini untuk kita tahu sama ada kita sudah mengamalkan gaya hidup sihat ataupun kita masih jauh lagi yang perlu kita capai supaya kita dapat hidup dengan cara yang lebih sihat. Okey, kita terus ke Doktor, ada satu soalan tu daripada audience. ya. Doktor nak tanya, kalau susu memang hanya untuk kuat tulang sahaja ke? Ataupun ada fungsi lain Okey. susu? Ya. Okey, susu ada function lain, tapi saya rasa untuk hari ini kita tidak bercerita satu-satu kebaikan makanan kita sebab kita nak umum dulu, sebab minggu depan kita ada lagi topik yang berkenaan dengan pemakanan ya doktor. Betul-betul. Betul. Jadi kita detailkan di kelas-kelas yang berikutnya. Okey, untuk hari ini kita tahu dulu apa sebenarnya cara bagaimana kita nak capai gaya hidup sihat. Bagaimana kita nak amalkan supaya kita sentiasa sihat. Kita tahu kita manusia tak boleh lari dengan proses penuaan. Proses penuaan. Jadi kita tak nak melalui hari-hari muda kita melalui hari yang tidak sihat sehingga waktu tua kita jadi sakit dan tidak dapat menjalani kehidupan yang normal. Jadi kita perlu tahu lebih awal. Jangan kata, oh saya muda lagi, saya tak nak dengar ni. Sebab orang muda yang perlu tahu berkenaan dengan tip-tip ini supaya dia boleh mengamalkan supaya bila dia tua nanti, dia tidak mengalami penyakit, apa-apa penyakit. Okey, tip pertama. Makan secara sihat. Kita tahu kalau bab makan ni kan, kita memang susah sikit nak kawal, banyak sangat cabaran. Tambah-tambah sekarang orang bisnes online, makan pun bisnes online. Tiap-tiap hari dalam grup WhatsApp kita tengok ramai yang hantar bermacam-macam jenis makanan yang memang sedap-sedap dan kita tidak dapat mengawal nafsu makan kita. Jadi kita perlu tahu tip yang pertama, makan secara sihat. Bagaimana nak makan secara sihat? Kita akan ceritakan detail nanti sikit hari ini dan detailnya nanti mungkin akan diceritakan pada sesi minggu depan bersama pakar nutrisi kita. Okey, makan sebenarnya, tabiat pemakanan kita sebenarnya penyumbang utama kepada tahap kesihatan kita, taraf kesihatan kita. Maksudnya kalau kita makan silap atau cara makan kita salah, kita akan menjadi sakit. Contoh kalau kita makan berlebihan gula yang manis-manis, maka kita akan dapat kencing manis. Bila kita dapat satu penyakit seperti kencing manis, maka kita akan dapat komplikasi penyakit ini yang pelbagai bermula daripada kepala sehinggalah hujung kaki. Jadi kita tak nak ini berlaku. Kita tak nak dapat kencing manis dan kita tak nak bila dapat kencing manis kita pula terpaksa menanggung segala komplikasi seperti sakit jantung, strok, hilang kaki, hilang penglihatan. Jadi banyak komplikasi menyebabkan kita tidak sihat bila kita mengalami hari-hari tua kita. Okey, yang pemakanan menyebabkan kita dapat penyakit-penyakit kronik dan jadi kita perlu mengambil makanan yang sihat, makanan yang seimbang dan makanan yang sihat. Bagaimana kita nak makan? Bagaimana kita nak makan? Apa yang perlu kita makan sebenarnya supaya kita sihat? Okey. Jadi kita perlu ambil makanan ataupun diet yang seimbang. Diet yang sihat. Diet yang seimbang bermaksud kita mengambil makanan yang mengandungi kombinasi pelbagai jenis makanan yang terdiri dari sumber makronutrien. Makronutrien ni seperti karbohidrat, protein ataupun lemak. Dan mikronutrien seperti vitamin dan juga mineral. Ini dua makanan utama yang perlu kita ambil untuk kita membekalkan semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Dan kita perlu tahu bahawa tubuh kita ni ada pelbagai jenis sel. Tubuh kita ini ada pelbagai jenis sel. Lebih 200 jenis sel yang menjadikan kita seorang manusia. Jadi
setiap sel kita mempunyai keperluan yang berbeza-beza dan setiap sistem badan kita mempunyai keperluan yang berbeza-beza. Contoh, sistem enzim kita memerlukan nutrien yang tertentu, sistem saraf kita memerlukan nutrien yang tertentu. Jadi memang betul lah kita perlu mengambil pelbagai jenis makanan yang mengandungi pelbagai sumber zat makanan supaya setiap sel kita menerima nutrien yang betul untuk mereka berfungsi. Jadi kalau kita tak ambil diet yang seimbang, maksudnya kita tidak memberi makanan yang betul kepada sel badan kita untuk berfungsi dengan betul. Okey, doktor, tadi doktor cakap tentang pemakanan ni, diet seimbang. And saya pernah dengar lah doktor tentang pinggan sihat, suku-suku separuh. Jadi boleh tak doktor explain lebih lanjut, apa itu pinggan sihat doktor? Ya. Okey. Kita cara mudah sebab bila kita makan, kita tak tahu berapa banyak kita nak makan kan. Takkanlah kita nak timbang, kalau kita nak tahu berapa kalori kita nak timbang. Jadi kita perlu mengambil cara mudah untuk kita faham dan untuk kita kontrol ataupun kawal pemakanan kita. Jadi kita namakan cara yang mudah ini kita panggil pinggan sihat. Pinggan yang kita nak makan ni janganlah pinggan yang besar kan. Pinggan yang bersaiz 9 inci ya. Dan kita amalkan suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Jadi bila kita tengok, kita ambil makanan, kita letak di atas pinggan kita, kita dah tahu bila kita amalkan begini, kita akan dapat sumber nutrien yang cukup. Maksudnya kita memberi bekalan makanan yang cukup kepada badan kita. Apa dia suku, apa dia separuh. Okey, kita tahu ramai antara kita silap faham kan. Silap faham, tak tahu cara nak makan. Kalau kita guna piramid makanan, kalau kita tak faham, kita akan jadi silap. Jadi bila kita letak pinggan sihat, kita boleh nampak terus depan mata kita, oh ini rupanya cara betul kita makan. Okey, apa dia separuh? Okey, selalunya kalau kita pergi kat kedai makan, kita kata nak nasi separuh kan, orang perempuan selalu minta separuh. Sekarang yang separuh itu bukan nasi. Separuh itu adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, seperti kita tahu tadi, kita perlukan 5 saiz hidangan sehari untuk sayuran dan juga buah-buahan. Jadi untuk memastikan kita dapat cukup, maka kita letak di dalam pinggan kita itu sebanyak separuh setiap kali kita makan. Maksudnya mungkin untuk makan tengah hari dan juga makan malam. Kita ambil separuh pinggan itu sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, yang sukunya adalah karbohidrat ataupun nasi ataupun roti, mi, bihun, pasta, apa lagi yang termasuk kuih muih yang termasuk dalam kumpulan karbohidrat. Jadi kita letak dalam pinggan kita, kita letak suku saja. Ini adalah suku karbohidrat yang perlu kita ambil. Bukan bermaksudnya bila kita ambil mi, kita ambil suku, kita ambil nasi, kita ambil suku. Tak boleh campur-campur. Maksudnya kalau kita nak campur, kita ambil sikit-sikit supaya semua makanan ini cukup portionnya hanya suku. Kita tak boleh kata ambil suku nasi, suku mi. Kita perlu semua ni dijumlahkan menjadi suku. Doktor, satu soalan tu daripada Ain Syafiqah ya. Kalau orang gastrik boleh tak makan banyak? Sebab kawan-kawan Ain cakap yang gastrik ni tak boleh ambil portion yang banyak tapi makan kerap. Okey, betul. Orang gastrik tidak boleh mengambil makanan yang banyak sekaligus. Dia perlu ambil sikit dan juga kerap. Sikit dan juga kerap. Gastriknya perlu juga jaga pemakanan yang betul. Sebab kalau kita biarkan perut kosong terlalu lama, lepas ambil makanan yang banyak-banyak juga boleh menyebabkan kita sakit gastrik. Jadi kita perlu ambil sikit dan kerap. Okey, suku lagi adalah sumber protein. Protein ni lauk pauk kita lah. Sama ada daging, ikan, ayam, sotong, udang. Jadi ini termasuk dalam suku protein. Dan kita boleh mengambil lemak sihat sikit saja. Kalau kita membuat ukuran, lemak sihat ni adalah sebesar ibu jari kita lah. Kalau nasi ni, kalau kita senang nak ukur, kalau suku ni biasanya 2 senduk kecil ataupun sebesar penumbuk tangan kita. Tangan kita ni kita buat macam penumbuk ni, sebesar ini saja makanan yang perlu kita sumber
nasi ataupun karbohidrat kita yang perlu kita ambil. Jadi kita kena berhati betul-betul lah. Kita tak nak pula pergi kedai makan sekarang ni, kita tak naklah sebut separuh nasi kan. Kita cuma cakap dekat orang tu, kat kedai tu cakap kita nak nasi suku. Okey. Dan sayurnya kita nak 2 jenis ataupun 3 jenis yang pelbagai rupa, pelbagai warna, supaya kita dapat semua zat mineral ataupun zat vitamin daripada sumber sayuran dan juga buah-buahan. Okey, ini secara ringkasnya pinggan sihat yang perlu kita amalkan supaya kita dapat yang pertama, kita nak supaya kita sihat dan supaya kita dapat semua zat nutrien yang diperlukan oleh sel badan kita. Yang keduanya, bagi orang yang ada obesiti, ia juga boleh menurunkan berat badan, dan bagi yang masih sihat berada dalam BMI 18 hingga 25, boleh amalkan ini supaya kita tidak naik berat badan lah. Bila kita nak amalkan cara makan yang sihat, maka kebarangkalian kita untuk naik berat badan tu menjadi kurang. Jadi bila kita amalkan begini, insya-Allah kita dapat maintain BMI kita kepada 18 hingga 25. Jadi ada setengah orang kata tak kenyang lah tak makan nasi kan? Ada tak yang begini? Tak kenyang lah bila tak makan nasi, sebab saya selalu makan nasi. Kalau makan nasi setakat suku pinggan, 2 sendok nasi, macam mana nak kenyang kan? Okey. Selalu doktor kita diajukan soalan begitu. Tak kenyang ni kalau tak makan nasi. Macam doktor sebut tadi, penumbuk kan? Besar penumbuk kan? Besar penumbuk kan? Kecilnya kalau orang lelaki kan memang tak cukup lah kan. Okey, sebab kita dah terbiasa amalkan makan nasi penuh 1 pinggan, sebab kita daripada kecil kan diamalkan makan karbohidrat yang tinggi. Jadi ada tips sebenarnya bagaimana kita nak rasa kenyang. Selalunya sebelum kita makan, kita amalkan minum air dulu. Minum air dulu supaya perut kita jadi kembang. Mungkin kita amalkan minum 500 ml air kosong macam ni. Kita minum dulu 500 ml. Lepas tu baru kita makan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kita amalkan minum sup dulu. Bila minum sup dulu, perut kita akan kembang dan menghantar isyarat bahawa kita sudah kenyang. Maka bila kita makan nasi, kita jadi kenyang. Yang ketiga, kita makan portion sayuran dahulu. Selalu kita makan nasi dulu kan? Pernah tak kita makan di restoran Cina kan, dia orang hidang sup dulu, lepas tu dia orang letak lauk, lepas tu baru sayuran, last sekali baru nasi. Ini cara yang betul lah, sebab kita bila kita dah makan sayuran dengan fiber yang tinggi, ia memang memenuhkan perut kita dan mengembangkan perut kita dan menghantar isyarat bahawa kita sudah kenyang. Jadi kita makan nasi pun jadi sikit. Bila kita amalkan makan nasi dulu, seperti orang Melayu kita kan, ambil nasi kosong dulu makan. Ini yang menyebabkan kita makan jadi banyak, sebab kita tak kenyang kan bila makan nasi ataupun sumber karbohidrat ini. Yang pertama, kita akan merangsang pengeluaran insulin dalam badan kita kan. Bila insulin keluar, badan kita akan mengalami metabolisme pelbagai lah. Nanti kalau tak boleh cerita detail yang ni, tak boleh cerita yang lain pula. Kita akan rasa lapar bila kita makan, bila insulin dah keluar, proses makanan, gula dah masuk dalam darah, jadi kita akan lapar. Jadi kita lagi lambat rasa kenyang, rasa nak makan saja. Okay. Jadinya bermula dengan air dulu ataupun sup ataupun sayur dulu, barulah nasi ya. Doktor ada satu soalan. Boleh saya daripada Aina Munirah Rostam. Assalamualaikum, boleh saya tahu apakah pengambilan makanan yang sesuai bagi individu yang ada gastrik tetapi ingin berdiet? Okey, kalau kita jawab soalan ni, kita jawab ringkas-ringkas je lah. Ringkas-ringkas. Nanti sebab minggu depan kita akan bercerita berkenaan dengan diet lagi. Pemakanan lagi. Jadi orang gastrik perlu mengambil makanan yang sikit tetapi kerap. Sikit tapi kerap. Yang pertama, dia perlu elakkan orang-orang gastrik ni makanan yang pedas dan juga berasid lah. Itu yang utama. Dan yang ketiganya, perlu juga semak pemakanan kita, sama ada makanan kita itu mengandungi gluten. Sebab ada kebanyakan orang gastrik juga tidak sesuai dengan gluten. Gluten ni yang ada di dalam tepung lah, terutamanya macam tepung Bali, oat yang tinggi gluten.
Dan kalau orang gastrik nak amalkan oat, sebab kebanyakan doktor kata amalkan oat, kita perlu pilih yang oat yang sudah tak ada gluten, non-gluten oat. Memang ada di pasaran. Jadi kita makan sikit dan kerap. Jadi kita elakkan makanan yang boleh menyebabkan kita sakit perut, dan kita elakkan yang angin banyaklah. Gluten ni kalau orang kampung dia kata macam angin-angin kan. Jadi kita elakkan makanan begini. Jadi untuk detailnya nanti kita mungkin adakan sesi lain untuk penyakit gastrik. Untuk hari ini kita fokus yang dulu. Harap jawapan ringkas itu boleh menjadi panduan lah untuk lepas ni kita, untuk si penanya soalan itu buat amalan, insyaAllah. Okay, kita boleh teruskan. Baik, Doktor. Okay, portion yang tiga tadi, protein kita dah cerita tadi, ayam juga lebih kurang saiz dia suku lebih kurang sebesar tapak tangan kita. Sebesar tapak tangan kita. Jangan makan berlebih-lebih juga protein, sekadarnya, secukupnya. Dan amalkan protein yang sihat, seperti protein daripada ayam dan ikan dan juga telur, protein yang sihat. Okey, kita boleh teruskan. Baik, teruskan Doktor. Okey. Tip yang kedua, tadi dalam soalan kita yang pertama, yang awal-awal tadi, yang pertama kita kena semak kita punya BMI, yang kedua pemakanan sayuran kita dan buah-buahan kita, yang ketiga adakah kita melakukan senaman. Jadi tip yang kedua untuk kita kekal sihat adalah dengan kita melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman. Okey, ini ramai yang tak boleh buat. Banyak alasan. Katanya saya sibuk, saya keluar pagi kerja, balik malam. Saya tak ada masa untuk melakukan senaman. Jadi senaman, aktiviti fizikal ataupun senaman ni tak semestinya kita berada dalam satu tempat khusus untuk kita melakukan senaman. Yang penting kita melakukan pergerakan yang lebih intensitinya lebih tinggi daripada aktiviti fizikal biasa yang kita buat seharian. Jadi kita lebihkan sikit. Mungkin seorang suri rumah dia tak ada masa untuk keluar jogging ataupun berlari-lari, ataupun tak ada masa untuk dia keluar lakukan senaman lain, keluar daripada rumah. Dia boleh melakukan aktiviti-aktiviti di dalam rumah, menyapu, mop, tetapi dalam yang intensitinya lebih daripada biasa. Kalau biasanya kita sapu-sapu biasa, jadi kita aktifkanlah supaya kita dapat melakukan banyak pergerakan otot-otot. Dan mungkin juga kita boleh melakukan aktiviti berkebun. Sekarang ni musim PKP bagi kawasan beberapa negeri. Mungkin kita gunakan masa yang berada di rumah ni untuk aktiviti berkebun. Sebab aktiviti berkebun ni memang boleh mengeluarkan peluh dan menggunakan tenaga ataupun aktiviti otot kita yang lebih, dan kita boleh jadikan ia satu senaman yang sihat dari segi fizikal dan juga dari segi mental jugalah, sebab orang yang berkebun ni dia ada satu kepuasan dan memberi ketenangan. Okey, berapa lama kita perlu melakukan aktiviti yang intensitinya lebih daripada aktiviti harian kita? Kita perlu buat sekurangnya 150 minit seminggu ataupun 30 minit sehari 5 kali seminggu. Bila kita darab tu jadi 150 minit lah. Jadi banyak kelebihan sebenarnya bila kita melakukan senaman. Yang pertama, yang pertama dah tengok. Yang pertama, ini antara aktiviti yang kita boleh buat. Pertama, apakah kebaikan senaman kita? Dia boleh meningkatkan kecergasan fizikal kita lah. Setengah orang kan dia kata dia cepat letih kan. Saya masuk ofis sekejap saya rasa letih. Selalunya sebab stamina ni kurang. Sebab apa? Sebab kurang melakukan senaman. Senaman ni penting untuk meningkatkan kecergasan fizikal kita supaya kita kekal sihat. Kalau di pejabat tu daripada pagi sampai ke petang kita kekal aktif, tidak mengantuk. Jadi penting bila kita mengamalkan senaman, ia akan meningkatkan kecergasan kita. Jadi kita tak adalah mengantuk sangat bila berada di pejabat. Okey, dia juga membantu keseimbangan koordinasi, ketangkasan kita, meningkatkan kualiti tidur. Tidur pun lagi nyenyak, tidak terganggu, lagi sihat.
boleh mempertingkatkan keyakinan diri kita, boleh mengawal tekanan darah, mengurangkan risiko penyakit jantung. Banyak sebenarnya kebaikan senaman. Jadi kita perlu buatlah ni, kalau yang suri rumah, kalau tak ada masa untuk senaman, katanya tak ada masa. Kalau saya sendiri, saya selalu guna berjalan pantas ataupun fun walk. Saya buka YouTube saja. Banyak di YouTube yang menyiarkan bagaimana kita nak jalan kaki. Kita jalan kaki saja di dalam bilik kita sebelum kita pergi ke office. Selepas kita bangun tidur, selepas salat subuh, mungkin kita boleh buat senaman ringkas 15 minit hingga 20 minit di mana kita jalan kaki mengikut rentak yang diberilah oleh YouTube. Boleh cari saja di mana-mana, ada pelbagai jenis jalan kaki, cara jalan kaki supaya kita dapat mengekalkan stamina badan kita dan mengekalkan berat badan kita, dan kalau yang obesiti boleh menurunkan berat badan. Dan kita juga perlu buat senaman untuk meningkatkan ketumpatan tulang kita. Kita tahu bila kita dah makin tua, kita punya tulang dah jadi makin rapuh, makin rapuh sebab kalsium kita dah makin terhakis, makin kurang. Sebab kita amalkan diet yang tidak betul ataupun kita memang tak suka exercise, menyebabkan kita tulang kita menjadi semakin rapuh. Dan yang seterusnya meningkatkan fungsi kognitif kita. Ini kenapa ini penting? Fungsi kognitif, selalu orang kata apa kaitan senaman dengan fungsi kognitif? Otak kita sama juga seperti otot. Kalau otot kita biarkan tak exercise, lama-lama dia jadi kecil. Contoh orang kena stroke kan, bila kena stroke dia tak boleh angkat tangan, dia tak boleh membuat aktiviti, tak boleh jalan, lama-lama otot dia jadi makin kecil. Sama juga dengan otak kita. Kalau kita tidak melakukan senaman pun, otak kita bila meningkat usia dia akan mengecut, menyebabkan fungsi kognitif kita akan menjadi semakin berkurang dan boleh menyebabkan simptom-simptom nyanyuk berlaku lebih awal. Ada soalan ke? Setakat ini belum lagi, Doktor. Setakat Okay. ini audiens kita khusyuk lah mendengar perkongsian daripada Doktor. Okay, yang ketiga, bersilaturahim dan bersosial. Apa sebenarnya kaitan ni kan? Tadi kita cerita pasal makan, pasal senaman. Bersilaturahim dan bersosial juga merupakan perkara penting yang perlu kita buat untuk kita kekal sihat sepanjang hayat. Tadi kita telah bagi definisi apa itu sihat kan? Kita perlu sihat dari segi fizikal, mental dan juga rohani dan juga sosial. Jadi penting kita berinteraksi dengan suami, anak-anak, ahli keluarga, jangan menyendiri. Tambah-tambah bila kita meningkat usia, bila kita berumur 40 tahun ke atas, kita jangan suka bersendiri, jangan duduk menyendiri, sebab ini sudah ada kajian menunjukkan kejadian nyanyuk akan mudah berlaku kalau kita suka duduk sendiri-sendiri, suka duduk kat rumah seorang-seorang, buat aktiviti seorang-seorang. Ini menyebabkan kita mudah dapat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan memori ataupun minda kita. Jadi penting kita mengadakan hubungan atau berinteraksi, menghubungi kawan-kawan lama. Sekarang kan mudah nak hubungi, boleh jumpa di grup WhatsApp, boleh jumpa di FB, boleh jumpa di Instagram. Jadi kita boleh hubungi kawan-kawan lama dan membuat aktiviti bersama-sama untuk meningkatkan kesihatan kita dari segi sosial dan juga mental kita. Dan bagi orang, saya dah tua, umur 50, saya tak suka keluar-keluar, saya suka pergi surau saja, pun boleh lakukan aktiviti-aktiviti ini di surau, menjadi sukarelawan, membuat kerja-kerja kebajikan kan melalui surau ataupun NGO. Sertai NGO untuk kita melakukan aktiviti. Bila kita dah suka, kita berhubungan, insya-Allah kita dapat mencegah penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit emosi, dan penting sekali kita tak nak nyanyuk di usia awal. Jadi kita perlu ubah style kehidupan kita, tak nak menyendiri kat rumah, keluar
bersama kawan-kawan dan bersosial. Dan kita dah makin tua tak nak pergi taman kan, kita nak pergi surau. Surau pun boleh lah. Sama Jadinya juga rasanya. jadinya saranan agama kita iaitu bersilaturahim tu sebenarnya boleh meningkatkan kesihatan minda kita, ya Dr. Wan? Betul, betul. Hari ini saya tak sebut bagaimana nak kaitkan dengan Islam sebab kita nak sebut cepat-cepat. Mungkin next time boleh. Okey, Doktor. Sebab apa yang kita buat semua berkaitan dengan Islam. Agama kita dah ajar. Baik. Okay. Doktor, selain daripada itu, apa-apa faktor yang doktor sebutkan tadi, pemakanan sihat, aktiviti fizikal, bersilaturahim, selain daripada itu, bagaimana pula tentang tidur dan gaya pemikiran, doktor? Adakah tidur yang tidak cukup akan mempengaruhi kesihatan kita atau dan bagaimana pula dengan gaya pemikiran yang boleh mempengaruhi kesihatan kita, doktor? Okey. Tidur dan juga gaya pemikiran memang penting untuk kita jaga. Ada orang dia tak suka jaga tidur kan, suka berjaga-jaga sampai lewat malam, jam 12, jam 1 tak tidur lagi. Jadi amat penting kita menjaga tidur kita supaya cukup sekurangnya 6 jam sehari, tidur yang tiada gangguan, tidur yang berkualiti tinggi, tidur yang nyenyak. Jadi kita tak nak kita tidur kurang daripada 6 jam. Jadi kita pastikan tidur malam kita itu tidur yang nyenyak. Sebaiknya kita tidur awal dan bangun awal. Contoh kita tidur pukul 10 pagi, bangun jam 4 pagi untuk tahajud dan sebagainya. Jadi kita dah cukup 6 jam. Jadi kita perlu pastikan tidur kita cukup sebab kalau kita tidak cukup tidur ni, kita mengundang pelbagai jenis penyakit. Ada orang kata apa kaitan tidur dengan penyakit-penyakit fizikal? Memang banyak kaitan. Sebab bila kita tidak tidur yang cukup, maka kita akan mengeluarkan bahan kimia di dalam badan kita, sistem hormon kita pun jadi tidak betul, menyebabkan kita boleh naik kolesterol, boleh mendapat serangan jantung, badan kita mengalami keradangan yang mengundang pelbagai jenis penyakit. Dan amat penting sini. Dan banyak kajian menunjukkan bahawa bila kita tidak tidur yang cukup, maka kita dah senang dapat penyakit serangan jantung. Okey. Dan yang seterusnya, apa sebenarnya berfikiran positif. Adakah berfikiran positif yang penting untuk kita menjaga kesihatan kita supaya kita kekal sihat? Okey, pemikiran kita memang berkait rapat dengan kesihatan fizikal. Jangan kita kata alah tak ada kaitan pun berfikiran. Fikiran orang yang fikiran negatif kan selalu negatif, pesimis. Selalu negatif, berfikiran negatif. Tak apa, saya berfikiran negatif. Saya sihat, saya masih melakukan exercise, saya makan yang sihat, tetapi berfikiran negatif. Saya boleh maintain kesihatan. Itu adalah satu benda yang silap. Satu benda yang silap. Kita perlu sentiasa berfikiran positif untuk membantu kita mengurangkan tekanan dan menambah keupayaan mental kita untuk hadapi masalah dengan tenang. Bila kita seorang yang positif, contohnya bila kita dapat satu cabaran, bila kita berfikir dengan cara positif, kita akan lebih tenang dan kita boleh mengatasi masalah ini dengan baik bila kita bertenang. Kita pun ada surah dalam Al-Quran kan, bila ada cabaran kita perlulah sabar dan solat. Jadi sabar dan solat ini adalah cara pemikiran yang positif. Jadi penting kita berfikiran positif supaya kita dapat mengawal emosi kita, dapat mengawal keupayaan mental kita supaya kita dapat berfikir dengan lebih baik untuk menyelesaikan apa-apa masalah yang kita hadapi. Okay, ini penting. Jangan kita selalu contoh berfikiran yang negatif, kita akan jadi cepat marah-marah, kita akan melenting bila ada cabaran, kita jadi tak sabar, kita akan melenting, kita akan marah-marah orang, kita mengambil tindakan yang tidak betul. Bila kita dah dalam marah-marah, emosi kita marah, kita selalunya membuat tindakan-tindakan yang tidak sesuai, yang tidak betul kerana mental kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi penting bila kita berfikiran secara positif, kita dapat maintain keupayaan mental kita untuk menjadi lebih berupaya mengatasi masalah dan kita boleh lebih tenang, insyaAllah. Okey. Untuk seterusnya, ada soalan ke?
Boleh Tip teruskan, 6. Doktor? Tip 6 bertenang. Kita kaitkan dengan yang tadi. Tadi kita perlu berfikiran positif. Sekarang kita perlu bertenang. Bila kita ada sesuatu cabaran, bila kita berfikiran positif, kita terus kaitkan dengan bertenang. Kita perlu sentiasa bertenang bila kita menghadapi cabaran. Dengan sabar dan solat, kita orang Islam, sabar dan solat, dan perlu zikir banyak-banyak dan belajar teknik bernafas dengan betul. Selalunya bila kita menghadapi cabaran, kita menerima berita yang tidak baik, kita selalunya akan perasan bahawa kita bernafas dengan lebih cepat, tidak betul cara pernafasan kita. Jadi kita boleh mulakan dengan cara kita mengambil nafas, menarik nafas dan menghembus nafas ini dengan cara yang betul. Tarik nafas yang betul, hembuskan dengan perlahan dan cari tempat yang tenang. Cari tempat yang kita boleh tenang, kita rasa relax. Kita tarik nafas, hembus nafas sambil kita berzikir. InsyaAllah kita dapat bertenang dengan lebih baik. Dan kita ada juga senaman-senaman relaksasi yang boleh untuk membantu mengurangkan tekanan. Ini ada pelbagai jenis senaman relaksasi. Kita tidak boleh cerita kat sini lah hari ini. Sebab kalau kita nak buat satu sesi, mungkin kita boleh buat satu sesi praktikal nanti bila dah selesai masalah wabak COVID yang melanda negara kita ini. InsyaAllah kita boleh buat sesi khas bagaimana kita nak melakukan senaman relaksasi bagi membantu kita mengurangkan tekanan yang kita hadapi, insya-Allah. Jadi seterusnya, Doktor. Ya, okey. Seterusnya, sentiasa berfikir, menyelesaikan tugasan dan belajar benda baru. Apa sebenarnya ni ya? Sentiasa berfikir, menyelesaikan tugasan dan belajar benda baru. Benda ini pun boleh menyebabkan kita jadi sihat sepanjang hayat. Terutamanya dalam merangsang keupayaan otak kita mencegah kejadian nyanyuk awal. Otak kita ni seperti juga fizikal kita, otot-otot kita perlu diberi cabaran. Perlu diberi cabaran dengan benda-benda yang baru. Contoh, kita kan sekarang tak sedar bahawa kita sebenarnya dah ada simptom nyanyuk-nyanyuk kan. Sekejap tadi letak kunci kereta kat mana tak tahu. Bila nak ambil pula tak tahu kat mana kan, kita mudah lupa. Kita mula lupa nama-nama kan. Kita mudah lupa apa-apa yang baru kita buat. Apa-apa yang baru kita buat. Ataupun short term memory, memori jangka pendek ni kita mudah terlupa. Ini adalah simptom-simptom awal. Ataupun kita sukar mencari perkataan-perkataan yang betul. Ini pun simptom awal kejadian nyanyuk. Jadi kita perlu bagi cabaran kepada otak kita supaya kita tak nak kejadian ini, nyanyuk ini menjadi lebih teruk. Jadi kita perlulah sentiasa mencari sesuatu yang baru untuk kita belajar. Contoh hari ni kan, mungkin ini benda yang baru pertama kali kita dengar. Maksudnya ini adalah sesuatu yang baru untuk kita. Mungkin kita sebelum ni tak pandai, tak semestinya kita belajar masuk universiti baru benda baru kan. Belajar benda-benda yang mungkin kita hari ni masak resepi baru, benda yang baru. Mungkin hari ni kita belajar menjahit, benda baru juga. Jadi kita memberi cabaran kepada otak kita untuk kita berfikir benda yang baru, berfikir benda yang baru dan membuat benda yang baru, belajar benda baru ataupun selesaikan masalah-masalah. Mungkin kalau kita ni suka tengok ada depan laptop, mungkin ada puzzle tertentu yang kita cabar otak kita untuk berfikir. Ini adalah baik untuk kesihatan otak kita, terutamanya untuk kita mencegah daripada kita menjadi nyanyuk di usia awal, di usia muda. Jadi kita nak kekal. Kalau boleh, kita nak otak kita ini berfungsi secara normal, tidak mengalami nyanyuk sehingga akhir hayat kita. Kita tak nak kita mati dalam keadaan kita sudah nyanyuk dan kita tak tahu apa yang berlaku di sekitar kita. Kita tak kenal anak ataupun suami kita, tak kenal orang sekeliling kita. Kita nak kita sedar apa yang kita buat sehingga akhir hayat dan otak kita boleh berfungsi secara normal sehingga akhir hayat kita. Jadi belajar benda baru ni dapat merangsang minda kita, ya Doktor? Ya.
Okey, jadi satu soalan lain doktor, mengenai saringan kesihatan pula doktor. Sebab kebanyakan masyarakat kita lah, mereka tak suka buat saringan sebab maknanya lebih baik tak tahu penyakit tu kan. Jadi bagaimana doktor Betul. tentang saringan kesihatan ni, Ya. bagaimana ia dapat memastikan kesihatan kita pula? Okey, betul. Ramai orang dia takut nak buat saringan kesihatan. Takut sebab kalau tahu nanti sakit lagi risau dia kata. Tak nak buat saringan. Sebenarnya kita perlu membuat saringan kesihatan sekurangnya 2 kali setahun. Dan kalau kita lah berada dalam kategori yang risiko tinggi, contoh kita ada obesity, kita ada sejarah keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit serangan jantung, stroke, buah pinggang, maka kita perlu melakukan saringan lebih kerap. Saringan sama ada sepatutnya 2 kali setahun, mungkin kepada 3 kali setahun. Apabila kita melakukan saringan kesihatan selalu secara rutin ataupun secara berkala, kita boleh pastikan badan kita sentiasa sihat. Kita tahu, oh aku sihat, aku dah cek tekanan darah, dah cek kandungan gula di dalam darah, dan kita dapat pasti dengan betul bahawa kita sihat. Kita sihat. Dan kalaulah dalam saringan ini kita dapat mengetahui kita sebenarnya di peringkat awal penyakit-penyakit kronik. Mungkin kita punya bacaan gula di dalam darah kita sedikit tinggi, ataupun tekanan darah kita sedikit tinggi, kita tahu lebih awal. Bila kita tahu lebih awal, maksudnya kita boleh merawat lebih awal dan mencegah daripada ia merebak lebih teruk dan mencegah pelbagai komplikasi. Tadi saya dah sebut, kalau orang kencing manis dan darah tinggi, komplikasinya boleh berlaku daripada kepala hingga ke hujung kaki. Pelbagai komplikasi yang boleh berlaku. Jadi bila kita dapat tahu penyakit kita lebih awal, kita boleh merawat lebih awal untuk mencegah komplikasi ini daripada berlaku, dan kita boleh merawat dengan cara yang sihat. Contoh, kalau kita dapat borderline tekanan darah yang baru permulaan di awal permulaan untuk darah tinggi, ataupun bacaan gula kita borderline, baru saja nak jadi kencing manis, bila kita dah tahu, kita boleh kawal pemakanan kita, kita boleh kawal gaya hidup kita menjadi lebih sihat. Jadi kita kawal, kita amalkan apa yang kita telah belajar tadi. Jadi kita boleh kawal penyakit kita tanpa kita perlu makan ubatan, tanpa kita perlu ambil ubat. Bila kita dah kawal makanan kita, kencing manis boleh turun, bila kita berat badan yang meningkat, bila kita amal gaya sihat, berat badan kita turun, dan kita perlu tahu setiap kilogram berat badan kita turun, tekanan darah tu kita juga akan turun sama. Jadi satu proses yang sihat tanpa ubatan dengan cara kita mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi kita dapat kesan penyakit awal dan kita dapat merawatnya lebih awal, dan kalau kita dapat rawat lebih awal dan kita dapat mencegahnya daripada melarat, sudah tentulah kita akan menjadi sihat sepanjang hayat. Okey. Okay. Okey, itu tentang saringan kesihatan ya. Doktor, tadi saya notice doktor ada sebutkan tentang merokok di awal tadi. Jadi bagaimana pula doktor kaitan merokok dengan kesihatan kita, dan ada tak doktor tips untuk berhenti merokok? Okey, kalau merokok ni kan, kalau wanita kurang lah kan yang merokok. Kalau lelaki memang ramai lah yang merokok, dan untuk berhenti merokok ni bukan perkara senang lah kan, bukan perkara senang, dan kita memang perlu wajib berhenti merokok kan. Sebab ia memang merupakan punca kepada pelbagai jenis penyakit kronik, darah tinggi, kencing manis, penyakit kanser. Kalau orang kuat merokok, kanser paru-paru, kanser, macam-macam kanser kita boleh hadapi dengan merokok. Boleh menyebabkan penyakit gastrik makin teruk, gastrik, daripada gastrik dapat ulcer, daripada ulcer dapat kanser perut pula kan, sebab disebabkan kita merokok. Jadi kita wajib perlu berhenti merokok. Ramai yang mencuba berhenti, ramai yang gagal. Kita masih lagi di tahap gagal untuk mempromosikan berhenti merokok.
Tapi kita cuba dan cuba, insyaAllah kita amalkan beberapa tip lah bila kita nak berhenti merokok ini. Yang pertama sekali, keinginan kita perlu kuat. Keinginan tu, kita memang nak. Kita memang nak berhenti merokok. Bila kita ada keinginan untuk berhenti merokok ini, yang penting sekali kita jumpa orang yang betul. Jumpa orang yang betul. Jangan jumpa kawan-kawan yang juga merokok, yang perokok tegar, yang sudah ketagih, yang tak boleh nak berhenti. Kita cari orang yang tidak merokok dan orang yang telah berjaya merokok, dan kita pergi berjumpa orang yang betul di klinik-klinik berhenti merokok yang ada di seluruh Malaysia, di klinik-klinik kesihatan terpilih dan juga di hospital-hospital. Jadi kita cari rawatan. Jangan kita seorang-seorang kat rumah buat seorang-seorang tanpa sokongan kita sukar buat. Kita perlukan sokongan kawan-kawan ataupun ahli keluarga, isteri untuk membantu kita supaya kita dapat mempunyai motivasi dan keinginan yang kuat untuk berhenti merokok. Itu yang pertama, keinginan. Lepas tu kita pergi ke klinik. Di klinik nanti doktor akan tanya beberapa soalan dan bertanya kita lah betulkah kita nak. Jadi kita kena sentiasa memberi semangat kepada diri sendiri, memberi saranan kepada diri sendiri. Setiap hari kita perlu kata pada diri kita, bagi orang merokok ini satu tip penting. Setiap hari kita perlu bercakap dengan diri kita, aku nak berhenti merokok. Merokok ni membahayakan kesihatan. Kita ulang perkataan ini, ulang sehinggalah otak kita, bawah sedar kita ni, minda bawah sedar kita ini telah register perkataan kita setiap hari bila kita sebut, dan ia memberi motivasi kepada kita. Kita membuat tindakan yang betul dengan motivasi yang kita buat sendiri, memberi saranan positif untuk berhenti merokok. Yang paling selalu saya nasihatkan orang yang nak beri motivasi kepada diri sendiri, merangsang minda bawah sedar, kita boleh buat semasa kita nak tidur ataupun selepas solat. Ini boleh membantu kita mempunyai motivasi yang baik bila kita ulang-ulang perkataan yang bagus, perkataan yang positif untuk kita berhenti merokok. Jadi kita jumpa doktor di klinik-klinik berhenti merokok yang ada di seluruh Malaysia. Kita cerita masalah kita, dan ada 2 kaedah rawatan yang dibuat oleh klinik berhenti merokok ini. Yang pertama adalah kaedah memberi nikotin replacement terapi ataupun terapi gantian nikotin, dan yang keduanya adalah dengan cara perubahan tingkah laku. Dan antara perubahan tingkah laku yang dibuat adalah orang-orang merokok ni mesti dia akan rasa nak merokok kan, Jadi penting dia amalkan beberapa kaedah. Yang pertamanya dia perlu lengah-lengahkan, Katalah dia teringin nak merokok, dia perlu lengahkan. Dia tak follow keinginan dia tu. Tak ikut nafsu keinginan dia untuk merokok. Jadi dia lengah-lengahkan. Mungkin hari pertama dia boleh lengahkan sehingga setengah jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 3 jam, hari seterusnya mungkin setengah hari ataupun 1 hari. Jadi dia lengahkan keinginan dia untuk merokok. Jangan merokok lah maksudnya, lengahkan waktu merokok. Yang kedua, dia perlu sentiasa bersih, basuh tangan, basuh muka, berkumur-kumur. Ada orang yang berjaya berhenti, dia kata berkumur-kumur ini banyak membantu, terutama bila kita menggunakan ubat kumur lah, sama ada Listerine ataupun apa-apa yang dijual di pasaran. Kita berkumur-kumur, kita kerap berkumur juga membantu kita mengurangkan rasa keinginan untuk merokok. Yang ketiga, kita jangan mendekati kawan-kawan yang suka merokok ni lah. Ini memang kita kena elak kalau kita ada kawan-kawan yang dekat yang merokok kan. Kita cuba elak. Dan kita perlu latih diri kita menolak ajakan. Maksudnya kalau kawan pelawar rokok, maksudnya kita kena latih kita say no, tolak. Taklah, saya tak nak, saya tak merokok. Kita perlu belajar perkataan ini, saya tidak merokok. Bagi yang merokok lah, muslimin lah terutamanya, tolak ajakan merokok.
Okey, ini antara beberapa tip lah. Ada banyak lagi cara dan kepada yang merokok ni saya nasihatkan pergilah jumpa doktor. Pergilah jumpa doktor, ambil rawatan, sama ada rawatan ubatan ataupun rawatan tingkah laku. Doktor akan buat penilaian sama ada kita perlu mengambil ubatan atau kita hanya cukup sekadar membuat rawatan perubahan tingkah laku. Yang ubatan boleh ada dua jenis, perubahan ubat yang nikotin yang kita boleh dapat daripada hospital lah, dapat daripada hospital, daripada doktor yang merawat. Jadi kepada yang nak berhenti merokok, yang pertama sekali silalah cari orang yang betul untuk berhenti merokok, nak dapat khidmat nasihat. Dan carilah sokongan sama ada isteri, kawan-kawan yang sudah dapat berjaya berhenti merokok. Jangan kawan dengan orang yang merokok, yang suka ajak kita merokok, dan belajar berkata tidak kepada rokok. Belajar tolak ajakan. InsyaAllah boleh berjaya. Dan yang paling penting sekali, perlu berdoa. Sebab orang kata saya memang kita sukar mengawal atau untuk mengubah tingkah laku daripada merokok kepada tidak merokok, sebab ia telah menjadi sebati dan kita sudah menjadi dependent kepada nikotin ataupun rokok ini. Jadi memang sukar. Jadi kita mohonlah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memudahkan urusan kita ni, memudahkan rawatan kita untuk berhenti merokok. Ya, baik. Maknanya untuk seseorang itu berubah tu perlukan keinginan yang kuat dan motivasi diri yang kuat juga, ya doktor? Ya. Jadi doktor, soalan terakhirlah daripada saya. Okey, apa pula doktor yang perlu dilakukan oleh seorang yang menghidapi penyakit kronik? Contohnya kencing manis, darah tinggi. Jadi apakah pesakit begini perlu lakukan untuk kekal sihat, doktor? Okey, kita kata tadi tips untuk kita sihat sepanjang hayat kan. Kita kan baru belajar baru hari ni kan. Kita mungkin sudah ada penyakit kronik yang kita hadapi, ya. Kita sudah ada penyakit kencing manis, kita sudah ada penyakit darah tinggi, kita sudah ada penyakit serangan jantung ataupun penyakit-penyakit lain. Jadi penting sekali kita mengawal dan menguruskan penyakit kronik, ya. Bila kita tidak kawal dan tidak uruskan dengan cara yang betul, ini menyebabkan kita lagi teruk mendapat komplikasi akibat daripada tidak mengawal penyakit ini, ya, dan akibat daripada kita silap urus. Jadi kita penting kita mengikut nasihat doktor yang merawat kita. Nasihat doktor. Mungkin doktor kata kita perlu berjumpa doktor sebulan sekali, ataupun 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali. Maka kita perlu membuat rawatan susulan seperti yang diarahkan oleh doktor. Itu berkenaan dengan rawatan susulan. Dan perlu juga kita mengambil ubatan mengikut arahan doktor. Ada orang dia dapat kencing manis, dia peringkat awal lagi dapat kencing manis. Saya baru makan ubat satu jenis je doktor, saya tak perlu ambil insulin lagi. Jadi saya tak nak ambil lah ubat ni kerana saya takutlah buah pinggang saya rosak. Ini benda yang selalu orang kata. Selalu orang di luar sana, orang awam kata, saya tak nak ambil ubat kencing manis takut buah pinggang saya rosak. Ini adalah satu benda yang salah. Yang patut semua orang tahu. Benda ni salah. Kita perlu ambil ubatan mengikut arahan doktor kerana ubatan ini tidak menyebabkan buah pinggang kita rosak. Yang menyebabkan buah pinggang kita rosak adalah bila kencing manis kita, paras gula kita terlalu tinggi dan kita tidak dapat kawal. Bila terlalu tinggi sangat dan kita tidak mengawal dengan betul, ia menyebabkan komplikasi kepada buah pinggang. Kita tahu faktor penyebab kegagalan buah pinggang ataupun sakit buah pinggang di Malaysia ini adalah disebabkan oleh penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Ini 2 faktor utama. Jadi penting kita kawal paras gula dan paras tekanan darah tinggi di dalam darah kita. Jadi benda ni yang perlu kita jaga. Jadi perlu kita kawal dan perlu kita urus. Nah, di samping kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, kita amalkan ubatan dan kita pergi jumpa doktor mengikut yang disarankan oleh doktor. Dan bila kita dapat mengawal penyakit kita berada pada tahap yang optimum,
Kita contohnya kita kencing manis tapi kandungan gula kita sentiasa 5 bawah pada 8, 5 hingga 6. Maksudnya walaupun kita ada kencing manis, kandungan gula kita okey, maksudnya kita akan kekal sihat. Kita tidak akan dapat komplikasi-komplikasi yang lebih teruk lah. Jadi kita perlu faham ini, sebab saya sengaja bawa ini tip yang ke-10 sebab ramai yang dah ada penyakit kencing manis peringkat awal tapi tidak mahu mengambil ubatan dan tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, tidak mengamalkan diet yang betul, menyebabkan penyakit ini daripada ringan-ringan saja terus mendapat komplikasi buah pinggang. Ramai orang tahu dia ada kencing manis bila dah ada buah pinggang, bila dah rosak buah pinggang baru dia tahu dia sebenarnya dah teruk sangat. Daripada dia dah ada sikit-sikit dia tahu, next dia tahu dia dah teruk mengalami komplikasi. Ini yang kita tak mahu. Jadi tip ke-10 ini, bila kita ada penyakit, kita perlu kawal, kita uruskan dengan baik, kita jaga pemakanan kita jaga kesihatan kita jaga gaya hidup kita, lakukan senaman, dan yang 10 tadi, yang 9 tadi saya dah cerita. Bila kita lakukan ini semua, insya-Allah kita dapat kawal penyakit kronik ini dan kita dapat sihat walaupun kita ada penyakit. Sihat sehinggalah kita ke akhir hayat. Yang penting sekali. Kita sihat untuk beramal. Okey. Ada soalan ke? Alhamdulillah doktor. Jadi saya rasa kita pun telah menjawab beberapa soalan tadi dan sebenarnya kita pun telah sampai limit kita dalam sejam lah doktor ya. Jadi mungkin lepas ni if ada soalan lagi, audiens kita boleh menyertai sesi-sesi kita pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi alhamdulillah banyak yang telah kita teroka hari ini. Kita belajar tentang gaya hidup sihat, ya, makan secara sihat, pinggan sihat, melakukan aktiviti fizikal, bersilaturahim, ya, tidur yang mencukupi, pemikiran yang positif, yang semua ini sebenarnya akan dapat meningkatkan kesihatan kita, ya. Dan Dr. Wan juga ada menyentuh tentang kita perlu sentiasa bertenang dan belajar benda baru, yang mana ini dapat merangsang kesihatan minda kita, ya. Dan juga kita perlu melakukan saringan kesihatan bagi kita mengesan awal penyakit kita, supaya doktor dapat memberikan rawatan yang sepatutnya pada kadar segera. Dan Dr. Martina juga ada sebut tentang tips berhenti merokok, juga bagaimana mengawal serta menguruskan penyakit kronik. Jadi kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Wan Martina Wan Yusof di atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Doktor ada lagi pesanan untuk para audiens kita sebelum kita berundur diri? Okey, pesanan akhir ini, yang pertama kalau yang mendengar ini mungkin rasa banyak, yang penting sekali soalan saya yang awal-awal tu selepas definisi sihat itu, 4 perkara yang perlu kita pastikan kita ni mengamalkan gaya hidup sihat. Bila kita amalkan 4 perkara ini, insya-Allah kita akan kekal hidup sihat lah, insya-Allah. Dan kepada sesiapa lah yang nak slide presentation saya ini, boleh juga tinggalkan email address kat ruangan komen. Nanti saya akan emailkan insya-Allah. Okey, terima kasih banyak doktor. Jadi Dr. Wan Martina dah offer siapa yang nak slide boleh tuliskan email di ruangan komen, kita akan emailkan presentation tersebut, ya. Okey, terima kasih doktor. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada AJK Technical kita, Saudari Aiman yang berada di backstage hari ini. Dan juga terima kasih kepada para audiens kita yang telah sudi bersama dengan kita daripada awal sehinggalah akhir. Nantikan minggu hadapan, ya, kita akan bersama-sama lagi dalam segmen seperti ini bersama dengan Tuan Muhammad Zul Husni, seorang pakar pemakanan dengan tajuknya Rahsia Diet Orang Okinawa. Orang Okinawa ni adalah masyarakat yang paling lama hidup. Ni menarik minggu depan dan pastikan jangan terlepas sesi ini minggu hadapan. Dan jangan lupa untuk like, share and follow FB Gerakan Wanita Sejahtera, sebab banyak information kita akan kongsikan di situ insya-Allah. Jadi sebelum saya akhiri, saya memohon maaf di atas sebarang kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Saya ingin tutup program hari ini dengan sepotong ayat Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Marilah kita sama-sama sekali lagi berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.